Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya Wan Nurul Izzah Wan Johan dan juga sahabat saya Nur Hasilah Udin akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu poligami dalam Islam, syubhah dan jawapan bagi kursus PPPY 1162 Fiqh Ibadat dan Munakahat. Konsep poligami. Dari sudut pengertian, poligami adalah mengahwini perempuan lebih daripada seorang melalui akad nikah yang sah. Dan dalil keharusan poligami terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 3 di mana Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim iaitu apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan hati daripada kalangan perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 atau 4 orang. Seterusnya adalah syarat yang membenarkan poligami. Di sini terdapat 5 syarat yang membenarkan poligami. Yang pertama, Islam bertakwa serta memahami konsep poligami mengikut syariat Islam. Kedua, berlaku adil kepada semua isteri dari segi nafkah zahir dan batin seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan giliran meniduri isteri. Contoh berlaku adil kepada isteri bermaksud, seorang suami hendaklah berlaku adil terhadap isteri-isterinya tanpa wujud pilih kasih di antara mereka. Dan ini termasuk interaksi yang baik antara suami isteri dari segi perbuatan, tutur kata maupun akhlak. Dan keadilan wajib dijelmakan secara ikhtiari dan juga lahiriah iaitu seperti nafkah, pakaian, penempatan, giliran bermalam dan musafir. Manakala dari sudut perasaan kasih sayang, ia tidak termasuk dalam tuntutan keadilan kerana perasaan kasih sayang merupakan perkara yang di luar kawalan manusia. Berlaku adil dalam menyediakan kediaman bermaksud seorang suami perlu menyediakan tempat tinggal kepada isteri-isterinya iaitu tempat tinggal yang baik dan selesa, sama ada seorang suami itu monogami ataupun poligami. Dan jika seorang suami berpoligami, kediaman isteri hendaklah seboleh-bolehnya diasingkan kerana untuk mengelakkan perselisihan faham dan juga perasaan cemburu antara isteri-isteri. Akan tetapi, pengasingan ni bergantung kepada kemampuan dan juga situasi seorang suami, yang mana sekiranya seorang suami itu berkemampuan untuk menyediakan sebuah rumah, maka diperbolehkan. Dan sekiranya seorang suami tidak berkemampuan untuk menyediakan sebuah rumah, maka dibolehkan untuk disediakan bilik yang berasingan tetapi dalam satu rumah yang sama. Ini kerana dari sudut psikologi, menempatkan isteri dalam rumah yang sama akan menyebabkan isteri mudah untuk berselisih faham dan juga akan melukakan perasaan mereka. Manakala adil dari segi giliran bermalam pula, seorang suami wajib untuk menentukan kadar giliran bermalam yang adil di antara isteri-isterinya tanpa mengira sama ada isteri tersebut isteri muda, isteri tua ataupun sebagainya. Dan seorang suami akan dikira berdosa jika dia memberikan giliran yang lebih banyak daripada salah satu isteri-isterinya. Akan tetapi, jika seorang suami berkahwin baru, maka diberikan kelonggaran kepada seorang suami untuk bermalam di rumah isteri baru tanpa perlu diqadha balik kepada isteri tua. Yang ketiga adalah berkemampuan dari segi zahir dan batin. Bermaksud, seorang suami wajib untuk menanggung nafkah isteri secara zahir dan batin, tidak kira sama ada dia mempunyai seorang isteri ataupun lebih. Dan maksud nafkah zahir di sini ialah seperti makan minum, pakaian, kediaman dan juga perubatan. Maksud nafkah batin pula ialah keupayaan seorang suami dalam memberikan layanan seks kepada isteri. Yang keempat adalah tidak melebihi 4 orang dalam satu masa. Seperti yang mana kita tahu, Islam mensyariatkan poligami kepada 4 orang isteri dalam satu masa dan tidak lebih daripada 4 orang isteri. Tetapi bilangan ni bukanlah satu perkara yang wajib.
Yang kelima adalah tidak menghimpunkan antara perempuan itu dengan mahramnya. Maksudnya adalah haram bagi seorang suami untuk menghimpunkan antara isteri dengan saudara perempuannya. Begitu juga dengan menghimpunkan antara isteri dengan mana-mana mahramnya. Sebagai contoh, haram bagi seorang suami menghimpunkan antara adik dan kakak untuk dijadikan isterinya. Tetapi, suami tersebut hendaklah menceraikan salah satu daripada mereka, kemudian barulah dibolehkan untuk berkahwin dengan saudara perempuan isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan pembentangan pada hari ini dengan keadilan yang dituntut dalam poligami. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan adil dalam poligami? Keadilan bermaksud penyamarataan terhadap semua isteri tanpa wujud pilih kasih di antara mereka. Ia termasuk interaksi di antara suami isteri yang meliputi perbuatan, tutur kata dan akhlak. Okey, adil dalam poligami ini terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya, dan yang kedua adalah nafkah batin, iaitu giliran bermalam dan pergaulan yang baiklah. Okey. Akan tetapi keadilan dari sudut perasaan kasih sayang bukanlah termasuk dalam keadilan yang dituntut, kerana ianya di luar kawalan manusia dan ianya bersifat relatif. Maksudnya manusia itu sendiri tidak mampu menguasai hatinya dalam memberikan kasih sayang. Akan tetapi seorang suami tetap dilarang menzahirkan secara jelas tentang perbezaan ini, iaitu perbezaan kasih sayang itulah. Okey, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 129 yang membawa maksud, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni adil dalam kasih sayang di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Okey. Walaupun perasaan kasih sayang ni dia bukanlah sesuatu yang dituntut, namun janganlah kecenderungan hati, iaitu kasih sayang, lebih kepada seorang isteri itu sehinggakan dia membawa kemudaratan ataupun kezaliman kepada isteri-isteri yang lain. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa adil dalam poligami ni dia merangkumi seperti yang boleh sesuatu yang boleh dikawal lah, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran bermalam dan pergaulan baik. Sementara yang keadilan dalam perasaan kasih sayang itu berada di luar kawalan manusia. Jadi ianya bukanlah sesuatu yang dituntut dalam poligami. Akan tetapi seorang suami itu tidak bolehlah menzahirkan secara jelas tentang perbezaan perasaan kasih sayangnya itu terhadap isteri-isterinya. Seterusnya kita beralih kepada hikmah pensyariatan poligami. Pada asalnya Islam ni mengharuskan poligami dan tidak mewajibkannya. Ini kerana Islam dia mempunyai matlamat yang jauh untuk menambah baik sistem kemasyarakatan umat Islam. Perkara ini tidak akan dapat difahami kecuali oleh mereka yang mempunyai pandangan yang jauh. Hikmah pensyariatan poligami ini mempunyai motifnya yang sangat tinggi, yang mana ianya berhubung kait dengan kepentingan umum dan setiap individu di kalangan umat Islam itu sendiri. Okey, di sini saya bawakan dua hikmah pensyariatan poligami, yang mana hikmah-hikmah ini telah dinyatakan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Okey, yang pertama, hikmah poligami adalah untuk menjaga kesucian mereka yang tidak cukup memiliki seorang isteri sahaja. Ini adalah fitrah semula jadi manusia. Menghalangnya daripada berpoligami boleh menjerumuskan dirinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Adalah lebih baik jika mereka ni dibenarkan berpoligami
berpoligami ni dia mempunyai ruang lingkup yang sihat, poligami yang diiringi dengan penjagaan dan pensyariatan hak-hak kewajipan dan kemuliaan yang selayaknya. Ini adalah lebih baik daripada mereka melakukan sesuatu yang bertentangan syarak apabila mereka dilarang untuk berpoligami. Sesuatu yang bertentangan dengan syarak ni saya boleh bagi contoh seperti berzina. Begitu. Okey, yang kedua, hikmah pensyariatan kedua adalah poligami juga disyariatkan untuk melindungi wanita yang tidak bernasib baik dan mengelakkan kaum wanita diburu oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab tanpa akad yang menjamin masa depan diri dan anaknya. Okey. Bagi wanita pula, menjadi isteri kedua itu dengan hak dan yang kehormatan yang terjaga adalah 1000 kali lebih baik daripada dia terus membujang atau hidup seperti perempuan simpanan atau seperti seorang kekasih yang akhirnya membawa kepada kekecewaan dan kemusnahan kepada dirinya sendiri. Oleh itu, kita boleh lihat di sini matlamat Islam mengharuskan poligami ialah untuk mengelakkan lelaki itu daripada terjerumus ke lembah perzinaan, sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Lepas tu, untuk menjaga wanita daripada menjadi tunggangan hawa nafsu yang menggila serta menjaganya daripada kecewa, memelihara masyarakat daripada gejala keruntuhan moral dan kucar-kacir. Okey. Di sini kita boleh lihat yang poligami ni disyariatkan bukan hanya untuk suka-suka, tapi dia ada hikmahnya, ada kepentingannya yang tersendiri. Okey. Seterusnya saya akan jelaskan berkaitan dengan keadaan yang membenarkan poligami. Terdapat keadaan yang tertentu yang menjadikan poligami ini dia melahirkan hikmah-hikmah serta faedah yang sangat tinggi dan sangat jelas. Di sini saya jelaskan beberapa contoh. Okey, yang pertama, lelaki yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap wanita, tetapi isterinya tidak mempunyai keinginan atau enggan terhadap suaminya atas sebab-sebab tertentu seperti sakit. Okey, di sini saya ada bagi tiga penyelesaian. Yang manakah yang lebih baik? Okey, yang pertama, penyelesaian yang pertama, berzina yang boleh memusnahkan agama, harta dan kesihatannya. Yang kedua, terus kekal dibelenggu oleh tuntutan nafsunya dan menyeksa dirinya. Dan yang ketiga, mengahwini wanita lain dengan syarat mampu menanggung perbelanjaan, mampu berlaku adil serta tidak menzalimi isteri-isterinya. Okey, antara ketiga-tiga pilihan ini mana yang lebih baik? Okey, sudah tentu adalah pilihan yang ketiga, iaitu mengahwini wanita lain dengan syarat dia mampu berlaku adil. Okey, pilihan ketiga ini adalah pilihan terbaik bagi lelaki tersebut dan faedahnya kepada masyarakat serta lebih suci. Okey. Keadaan yang kedua, jika berlakunya peperangan, sudah tentu ramai lelaki yang menjadi korban atau tercedera akibat peperangan tersebut. Ini menyebabkan bilangan wanita melebihi bilangan lelaki. Okey, di sini saya bawakan dua jalan penyelesaian yang manakah yang lebih baik. Okey, yang pertama, menghadkan seorang lelaki mengahwini seorang wanita, sedangkan ramai lagi wanita yang tidak mendapat kasih sayang seorang suami dan terhalang daripada melahirkan zuriat yang boleh membantunya pada waktu tua. Okey, yang kedua adalah, adakah lebih baik sekiranya wanita membenarkan lelaki berkahwin lebih daripada satu dengan cara dan syarat yang dibenarkan oleh syarak? Okey, di antara dua ni manakah yang lebih baik? Okey, sudah tentu adalah pilihan yang kedua, iaitu membenarkan lelaki berkahwin daripada satu sahaja dengan cara syarat yang dibenarkan oleh syarak. Okey, di dunia Eropah ni mereka telah mengalami 2 kali perang dunia dalam tempoh 1 kurun, yang mana jutaan nyawa manusia terkorban. Sejumlah besar
kaum wanita sama ada masih dara ataupun janda telah kehilangan keluarga dan suami. Okey, daripada peperangan seperti itu kita dapat lihat wajarlah poligami ini dibenarkan bagi menambah bilangan penduduk yang semakin berkurang. Okey, seterusnya kita beralih kepada pendapat 4 mazhab berkaitan dengan poligami. Di sini kami akan membawakan pendapat daripada 4 mazhab yang mana saya akan menyatakan pendapat daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, dan pendapat yang qaul raj'i, pendapat mazhab Syafi'i akan dibentangkan oleh partner saya iaitu Saudari Izzah. Okey, kita beralih kepada pendapat mazhab yang pertama iaitu mazhab Hanafi. Okey, yang pertama, Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Al-Razi berkata bahawa istilah al-yatama yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 bukan hanya membawa maksud anak yatim, iaitu anak yatim yang telah meninggal ayahnya sahaja, tetapi ia juga membawa maksud janda kematian suami. Okey, ini disebut dalam dalam kitab Ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Jassas Razi. Okey, seterusnya Al-Kashyani berpendapat poligami ini dibolehkan dengan syarat lelaki itu haruslah berlaku adil. Namun, jika seseorang lelaki itu risau tidak mampu berlaku adil dalam pembahagian nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir dan nafkah batin seperti yang saya jelaskan pada slide sebelum ini. Jika seseorang itu tidak risau tidak mampu berlaku adil dalam nafkah zahir dan batin kepada isteri-isterinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki itu untuk menikah dengan seorang isteri sahaja. Ini kerana adil dalam nafkah zahir dan nafkah batin merupakan kewajipan syar'i yang bersifat darurah. Maksudnya kalau nak poligami mesti adil. Kalau tak boleh adil maka tak payahlah poligami. Cukuplah mempunyai isteri seorang sahaja. Okey, ini dinyatakan dalam kitab Al-Kashyani sendiri yang bertajuk Badai Al-Syanai. Okey, seterusnya pendapat mazhab Maliki. Yang pertama, Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta' berpendapat dalam poligami seorang hamba juga mempunyai hak yang sama seperti seorang yang merdeka. Mereka dibolehkan mempunyai isteri sehingga 4 orang. Hal ini kerana ayat dalam surah An-Nisa tersebut bersifat umum, bukannya khusus kepada mana-mana oranglah. Okey, meskipun pada zaman ini hamba-hamba sangat sukar ditemui, tetapi seharusnya diakui bahawa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fiqh lain ketika sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Okey, ini disebut dalam buku Imam Malik sendiri dalam kitab Al-Muwatta'. Yang mana kitab Al-Muwatta' ini adalah merupakan kitab fiqh pertama yang ditulis secara sistematik. Dia katakan bahawa hamba-hamba ini mempunyai hak yang sama seperti orang yang merdeka. Manakala pendapat-pendapat lain mengatakan ada pendapat lain yang mengatakan bahawa seorang hamba tu dia hanya diperbolehkan menikahi 2 orang sahaja kerana hak-hak seorang hamba ditetapkan hanya separuh daripada hak-hak yang orang yang merdeka. Di sini kita boleh lihat yang pendapat Imam Malik ini dia lebih progresif lah daripada pendapat yang lain. Okey, seterusnya keadilan dalam poligami. Ibn Rushd mengatakan bahawa kewajipan untuk berlaku adil terhadap semua isteri sudah menjadi ijma' ulama' yang tidak boleh dinafikan lagi. Secara umumnya, dalam masalah keadilan di sini menunjukkan bahawa poligami dalam pandangan ulama Maliki
Malikiyah tidak berbeza dengan pendapat besar ulama lain, yakni poligami ini dibenarkan, tetapi yang menjadi hal yang utama adalah berlaku adil. Mesti adil untuk berpoligami. Sama juga dengan pendapat mazhab Hanafi tadi, Al-Kashyani, sekiranya ingin berpoligami mesti mampu adil. Sekiranya tidak adil, maka janganlah berpoligami. Okey. Ibn Rushd tadi, pendapat Ibn Rushd tadi dinyatakan dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid fi Nihaya Al-Muqtasid. Okey. Akhir sekali iaitu pendapat mazhab Hambali, di mana Ibn Taymiyah menjelaskan poligami merupakan salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa kerana ianya mengandungi banyak hikmah di sebalik pensyariatannya, baik untuk lelaki, perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya. Ini dinyatakan dalam kitab Ibn Taymiyah sendiri, iaitu Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah. Bagi pendapat 4 mazhab berkaitan poligami, menurut mazhab Syafi'i adalah perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah 2 orang, iaitu kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka, dan haram bagi perkahwinan antara perempuan dengan ibu saudaranya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud Rasulullah SAW melarang dari dinikahi perempuan bersama ibu saudara sebelah ayahnya atau ibu saudara sebelah ibunya. Dan jumlah bilangan isteri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas kepada 4 orang dan batasan ini berlaku kepada perempuan merdeka sahaja. Adapun pada hamba-hamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan. Di dalam satu bab khusus iaitu kitab Ashraf Al-Nisa, Syafi'i menegaskan bahawa antara suami dan isteri memiliki hak dan kewajipan masing-masing. Seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan giliran kepada semua isterinya dengan perhitungan berdasarkan kuantiti. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang isteri walaupun seorang isteri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika isteri tersebut menyerahkan gilirannya kepada isteri yang lain. Dan pandangan ini boleh ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam hubungan jantina, iaitu antara suami dan isteri harus saling memahami, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh berkasar kepada pasangan. Selepas itu, hukum asal poligami ialah harus dan dibolehkan. Akan tetapi, hukum ini boleh menjadi kepada 3, iaitu sunat, makruh dan haram. Sunat terjadi apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain. Contohnya, dia tidak cukup dengan hanya seorang isteri atau isteri pertamanya sakit atau mandul, sedangkan dia amat menghendaki anak dan dia merasa mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Makruh pula, sekiranya poligami itu bukan kerana keperluan tetapi hanya untuk menambahkan keseronokan semata-mata dan dia meragui syak akan kemampuannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ini kerana dikhawatiri akan memberikan kemudaratan kepada isteri-isterinya disebabkan tidak mampu untuk berlaku adil terhadap mereka. Nabi SAW bersabda, "Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu." Hadis riwayat Tirmizi. Dan hukumnya haram jika seseorang lelaki yang ingin berpoligami merasa zon atau yakin bahawa dia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Boleh jadi kerana kemiskinannya atau kerana kelemahannya atau dia tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya. Nabi SAW bersabda, "Tidak harus melakukan kemudaratan dan tidak harus saling memudaratkan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, syubhah dan jawapan, iaitu antara syubhah yang berlaku dalam poligami adalah syubhah yang pertama, ada yang mengatakan poligami hanya boleh dalam keadaan darurat. Ini kerana ada yang menolak poligami dengan alasan poligami adalah jalan keluar daripada perkara darurat. Ini adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan pengertian darurat dalam fiqh dan usul fiqh.
yang mana darurat menurut Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nazair fi Al-Furu' adalah sampainya seseorang pada satu keadaan yang jika dia tidak mengerjakan yang haram, maka dia akan mati atau hampir mati. Yang bermaksud, seorang lelaki baru dibenarkan berpoligami jika sudah dalam keadaan darurat, iaitu hampir mati kalau dia tidak berpoligami. Pendapat yang membolehkan poligami dalam keadaan darurat seperti ini menganggap poligami itu hukum asalnya adalah haram, seperti mana memakan daging babi, dan baru dibolehkan sebagai hukum rukhsah jika tidak ada jalan keluar selain poligami. Padahal yang benar adalah sebaliknya, iaitu hukum asal poligami itu adalah harus, bukannya haram. Jadi mengatakan poligami dibolehkan jika dalam keadaan darurat adalah batil. Syubhah yang kedua pula adalah ada yang mengatakan Nabi SAW melarang Ali bin Abi Talib berpoligami. Ada yang mengharamkan poligami dengan alasan Rasulullah SAW telah melarang Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berpoligami. Dalam satu riwayat, suatu saat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang sudah beristerikan Fatimah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berkahwin lagi dengan puteri Abu Jahal. Maka sabda Rasulullah, "Tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan kecuali Ali bin Abi Talib rela untuk menceraikan puteriku dan menikahi puterinya Abu Jahal. Sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku, menyenangkan aku apa yang menyenangkannya, menyakitiku apa yang menyakitinya." Lalu sabda Rasulullah SAW tersebut adalah, "Sungguh aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tetapi demi Allah, tidak akan puteri Rasulullah berkumpul dengan puteri musuh Allah dalam suatu tempat selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas menunjukkan bahawa poligami itu adalah halal, bukannya haram. Jadi larangan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Talib adalah kerana Rasulullah tidak senang Ali bin Abi Talib mengumpulkan puteri baginda dengan puteri musuh Allah di bawah lindungan seorang lelaki. Seterusnya beralih kepada syubhat ketiga, iaitu ada yang mengatakan poligami haram kerana mustahil suami berlaku adil. Terdapat segelintir pihak yang mengatakan seorang suami mustahil berlaku adil kepada isteri-isteri ketika berpoligami dengan membawakan dalil daripada surah An-Nisa ayat 129 yang maksudnya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." Hujah yang dibawakan oleh pihak tersebut amatlah tidak benar. Hal ini kerana yang dimaksudkan dengan suami tidak dapat berlaku adil kepada isteri dalam ayat di atas adalah adil dalam hal perasaan kasih sayang, yang mana perasaan kasih sayang ini bukanlah termasuk dalam senarai keadilan dalam poligami yang dituntut oleh syarak. Keadilan yang dituntut dalam berpoligami adalah seperti nafkah zahir dan nafkah batin. Untuk itu adalah tidak munasabah menolak poligami dengan alasan suami mustahil berlaku adil berdasarkan surah An-Nisa ayat 129 ini. Penolakan ini dasarnya adalah disebabkan kekeliruan dalam menafsirkan makna adil dalam ayat tersebut. Keadilan yang mustahil dalam surah An-Nisa ayat 129 adalah keadilan yang di luar kawalan manusia. Sedangkan keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah dalam surah An-Nisa ayat ketiga adalah keadilan yang masih berada dalam kawalan manusia. Seterusnya, kami akan membawakan dan membentangkan berkaitan dengan poligami di Malaysia. Seperti negara-negara Islam yang lain, Malaysia tidak mengambil keputusan untuk mengharamkan amalan poligami di kalangan masyarakatnya melalui penguatkuasaan undang-undang. Sebaliknya, Malaysia menggubal undang-undang poligami bertujuan untuk mengawal amalan poligami. Oleh itu, semua negeri-negeri di Malaysia memperuntukkan dalam Seksyen 231 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang mana setiap permohonan poligami mestilah mendapat kebenaran bertulis daripada mahkamah syariah ataupun hakim syariah. Walau bagaimanapun, perkara-perkara lain, peruntukan mengenai poligami adalah tidak seragam antara negeri.
Ini dapat dilihat umpama negeri-negeri yang saya nyatakan dalam slide tersebut, Negeri Sembilan, Melaka, Wilayah Persekutuan Selangor dan sebagainya. Mereka telah menetapkan syarat-syarat agar sesuatu permohonan itu diluluskan ataupun tidak. Dalam Seksyen 235 A, B, C, D, yang mana A, pemohon perlu nyatakan sebab mengapa dia perlu berpoligami. Yang B, pemohon perlu mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki oleh syarak. C, pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isteri. Dan D adalah tidak menyebabkan darar syar'i kepada isteri ataupun isteri-isteri yang sedia ada. Tetapi bagi negeri Terengganu, syarat utama tidaklah sebagaimana negeri-negeri yang sebelum ini saya nyatakan. Kerana bagi Undang-Undang Keluarga Negeri Terengganu, pemohon hanya perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Qadi Hakim Syar'i, iaitu di bawah Seksyen 21 Enakmen 12 tahun 1985. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami gunakan. Setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.